Kita biar tu dak laksana, kita tengok saja, kita sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan mengaji kita dak cara. Nampak? Dosa paling besar. Dan kan kita mampu untuk mengubah. Sebab tu kadang-kadang kita berdoa maya ajak penuh sejik, tak jadi apa. Nah, sebab Nabi kata wahum qadiruna ala an yunkiru, mereka mampu untuk mengubah kemungkaran, fala yunkirunahu, tapi mereka tidak ubah kemungkaran. Fa iza fa'alu zalika, bila umatku dah buat macam tu, tak mau cara, tak mau cegah kemungkaran, azaballahul amata wal khassah au kama qala, Allah azab yang buat maksiat dan yang tidak kena mengena dengan maksiat. Tengok tsunami ya. Orang Islam pun hanyut, orang main judi pun hanyut juga. 200,000 di Aceh hilang nyawa. Mayat macam sapoh, setambung. Dalam macam sapoh tu bercampur mayat orang soleh dan mayat orang jahat. Sekaligus kena bala Allah. Hak ni ya, azaballahul amah wal khassah. Apa lagi? Contohlah tu. Lepas tu sahabat pun tanya Nabi, dah kalau gitu, nampak? Dah kiamat gila, bila-bila guana pula. Dah atas dunia mati sekaligus dengan orang jahat. Nabi kata, yub'asun nasu yaumal qiyamati ala qadri niyyatihim au kama qala. Dunia saja mati sekaligus dengan orang sesat, orang zalim, orang ahli maksiat, tapi Tuhan bangkit suku-suku. Orang yang tidak jahat bangkit di golongan orang-orang yang tidak jahat. Tapi yang terakhir ini, kita sedang berada dalam nikmat yang paling besar, iaitulah nyawa kita. Kerana orang yang kubur semua minta nyawa, Tuhan tak layang belaka. Masa ni kita nak sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Faham? Hendaklah kamu berderma pada masa ini. Sini kalau kita nak derma, contohlah amalan-amalan lain pun masa ni ya. Dah masuklah lubang kubur nak derma apa lagi? Hak tiap kita tinggal saka belum tentu maknanya faraid itu anak kita derma atas nama kita. Nak molek dak siapa sekepeng dalam kubur. Betul tak? Bini bahan 40,000 belum tentu dia buat arwah dekos derma bagi makan kau orang, niat hadiah ke kita. Anak kita boleh 18,000 seorang, belum tentu. Nampak? Dia wakaf, dia derma untuk kita dalam kubur. Nak molek lecing buat bayar muka, beli potong sagar baru. Nah, kita menyanda di batang kubur. Marabbuka, lambat jawab, khapuk tang li tokak muka lagi. Wa man nabiyuka, dagung terbelah dua kepala otak. Nah, atas rumah dengan mai orang ratik ha. 7 malam pertama paung, malam ke-4 mi goreng, malam ke-7 sumpah orang minyak. Nampak tak? Riuh damak atas nung bang. Dalam riuh damak juga kena seksa. Dah tak cari modal masa mu hidup, mu cari dunia. Bila mu mati, mu nak suruh orang muat agama. Banyak cantik. Kan meriah kan atas dunia. Nah. 7 malam dah kena tanah orang dalam orang ni buat namak pula buat arwah tanung. Nah, tu imam bagi amalan namak. Pagi tak akan dah nasi. Cadang malam ni namak, malam ni namak dah. KK bagi. JKK mati, tepuh di lari minyak. Nah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, siapa yang pergi majlis tahlil, lepas tu dia tak ikhlas, tak ada pahala. Bila tak ikhlas, tak ada pahala, tak boleh dia nak hadiah pada siapa-siapa. Kan Tok Syekh tahlil kan dia kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa ma halalna min qaulina la ilaha illallah ila arwah fulan ibnu fulan. Nah. Tapi kalau tak ada pahala nak hadiah dia. Nampak tak? Dah petang tanya dah, mak muak dia lah ni. Tok Bilal tanya dah. Nampak? Mi goreng, beres. Nampak? Tok Bilal kata beres. Bukan sejik ni, sejik lain. Dah. Maknanya nak pergi makan kedarah dah tu. Bukan nak pergi tolong dia baca doa. Bukan nak tolong istighfar untuk si mati. Nak pergi makan tu. Juru tak? Tak ada pahala dah nak lah. Allah yang sawab mak qara'na mari. Duana tak ada ah. Malam nama nasi. Benar rumah macam ceramah. Oh, siap lapu bacang. Paking. Nah, habis 1,500 malam nama saja.
riuh damak kali. Dalam tu nyanyi ke tuan rumah. Nak bertalu-talu soalan muka tukang tanya, nakir tukang katok. Katok bukan katok dengan buluh Cina. Nampak sebut dalam hadis katok dengan tukur yang kalau letak atas bukit batu acur sikit. Balik kat gigi ambil tukur tu, tukur Stanley hak tukang. Bukan tukur bukan nakir, hak Stanley hak biasa tu lah kalau duk maku tu. Lepas tu jangan suruh tukang nakir, suruh anak kita hak cek sekali, hak umur 6 tahun. Adik-adik mai kejap. Cik ambil tukur ni, lepas tu katok pada ayah habis reng. Buang serbang katok. Budak umur 6 tahun kalau katok kita habis reng dengan tukur tu bahan tanah. Kalau dak bahan tanah 18 jahit. Nampak? Tu baru anak kita yang tak larat pukul. Dah kalau dengan kekuatan muka warna ke, bayang. Nak, kerah-kerok suruh semayang tak mau semayang. Nak. Orang dah semayang jangan awak nak tu. Faham? Haram walaupun nikahnya sah. Bapa haram kerana dia pecah amanah. Anak kita perempuan tu amanah. Nak. Selipar kita jaga molek, kita sayang walaupun letak tanah ada tahi bawah. Dah guana anakmu mudak sayang. Anakmu murah pada selipar. Nak. Dak semayang jangan awak nak tu. Walaupun gaji beratus ribu. Nak. Dak semayang jangan pergi kalau dia nikah. Juru nikah jangan akad nikah. Nak nikah tok imam lain. Ada, Tok Imam tak tanya dah tu. Duit saya mana? Ni tahu duitmu, kapok besok tu. Main duit sama. Kerja agama buat, orang beri duit ambil, hadiah, tak ada salah. Mu nak ngajar, orang beri duit boleh ambil, jangan minta itih dengan orang. Faham? Tokan basak, apek jual botol, hidup mulai ada 18 orang anak. Nak? Dah ada ikhlas dah. Nak ratik lagu mana? Malam ketiga biskut. Kurang orang lagi. Slow. Malam namak. Tengok lah. Ratik tu lain dah tengok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasal nampak kaki ayam nampak cokel. Biasa kabur. Malam apa dewa? Malam paung. La ilaha illallah. Macam nak apa? Ini masalah. Bila tidak ikhlas, tak ada pahala. Nak. Allahu Rabbi. Nyanyi. Jenis semayang ajak. Lepas tu nak panggil orang semayang ajak, jangan waktu baik makanan. Nak tahlil, jangan waktu baik makanan. Kediang. Ganggu orang. Faham? Mayang ajak waktu baik sudah nasi. Nampak terang. Nasi dagang. Nasi kabu. Jujuk di atas 18 pinggang. Nak, Tok Iman depan kali ngadak pinggang. Tak usah cakap mu serebang besar baku pun kalau duduk nasi kabu duduk depan. Takbir tu lain dah. Allah. Nampak dah. Tapi jangan kata kau orang. Faham? Adat-adat ni. Ingat senang nak panggil orang di rumah. Kena jaga adat-adat ni. Jangan awak bodoh kita waktu bik makanan. Nak? Dah saya iman. Si kabu bagai. Nampak? Dah mana tutup dengan sahabat. Tutup lagi bahaya. Sebab dia main teka-teki pula. Faham tak? Depan tapi tutup dengan sahabat. Cik Iman tu si kampu si minyak, si kampu si minyak. Tok bila asyik dagang saya. Bodoh tu. Bubur dapur tu. Jangan bodoh sangat nak buat majlis. Habis selesai dah baru orang akad makan. Jadi ganggu ibadat orang. Nampak? Hati kita manusia bukan hati para rasul, bukan hati para nabi. Ada kata tak apa saya ustaz, saya kuat zikir, saya tak ada benda gitu. Kepala otak pun. Jangan cakap besar, Allah tak suka. Jangan bersihkan diri kita. Walau kita bersih pun, ngaku kita tak molek. Faham? Ada kata saya tak apa Ustaz, saya ngerapang tak ada benda lah.
Jangan. Allah uji dah para wali. Nampak? Ada yang rebah. Wali dah muda ke wali angin ni. Nampak? Rapang pun jangan main. Kelebihan rapang, bukan nak kata kerapang, dia sebenarnya lebih pada lelaki. Nampak? Sebab tu dia tak boleh keluar rumah acak sangat. Bisuhunna fi buyutihinna. Faham? Banyaklah kamu menjaga perempuan-perempuan itu dalam rumah, kerana dia tersangat power. Nampak? Tafsir kita tu. Power kat mana? Oh, bahaya rapang. Jangan main. Dia semua bila dia beradak atas rupa syaitan. Nabi kata, bila dia pusing belakang, atas rupa syaitan. Bukan dia jahat. Dok, syaitan menghiasi tubuh badan dia. Bila kita tengok, kita lupa dunia. Tunggu. Dalil tu nikah lagi. Dia nampak gitu, kita Allah dengan dia. Allah orang kagah dia. Nampak je tak gerak. Dalil Tok Guru Gayung seorang hari ni. Nampak? Main basah boleh lepang leping. Rumah khapuk kena tu. Abang nak nikah seorang lagi, mari sini. Khapuk wis tu. Tak gerak Tok Guru silap. Tak. Pasal dia tu serba menawan. Wa iza aqbalat ala surati syaitan. Wa iza adbarat ala surati syaitan. Atau kama qala. Bila dia beradak dengan kita, syaitan hias dia. Kita jadi terpinga-pinga. Orang lelaki tengok. Bila dia pusing ke belakang, kita lagi bengong. Nampak? Orang puang tak usah kata tubuh badan. Bayang dia, kita gila dah tengok. Bayang dia, kita nampak. Nampak kaki. Bengong kita. Nolak dah ingat sekebang atas kepala. Nampak tak? Lalu ni batulah Allah Rabbi. Yahudi tengok cara mana nak hancurkan agama Islam. Caranya hancurkan muda-mudi. Cara mana muda-mudi? Muda-mudi dia berakhir sekali hiburan, sokang, main. Maka nombor satu sekali perempuan. Batu bubuh dalam TV, orang puang disuruh joget, disuruh menari, disuruh menyanyi. Nak balik upah pula duduk depan tu 5-60 riyal seorang boleh tu, tekan awak tangan gini. Faham? Hak bagian awak meriah. Tu syaitan. Kerja-kerja tu disediakan oleh tangan-tangan fasik. Nampak? Pergi di Jepun, pergi di Kanada, pergi di Perancis untuk tengok program-program baru. Nak awak balik buat. Lepas tu kita tengok komplek semua. Nampak? Ni musuh-musuh ni. Dia yang hancurkan agama. Cara nak hancur agama, hancurkan kepala otak muda-mudi lah. Tua dah agak cetak lah. Padahal berebut wak isang ni. Berebut baja, berebut mata kain kalau hak laut. Kapung ni berebut mata cak bewok. Orang muda-muda mainan dia kalau hak tu bagian hiburan, bagian sokang, siapa dok dalam semayang, hak balik di rumah, hak tak terbit luar, ada dah ni duk tayang punggung, duk menyanyi, duk gelek. Macam-macam. Buka dengan Quran, tutup dengan Quran, tengah anak haram jadah belaka. Dan Kelantan ni bertuah dah. Boleh Tok Guru merata. Raja pula ada molek baik lah kat lain jeng. Dah kalau kita tak syukur lagi nikmat ni, bodoh benar lah kita. Itu dia ambil gambar di Kota Baru. Dalam TV tunjuk. Tak ada orang lengang. Rencana dia buat. TV 1. Tak ada orang sungguh. Ada seorang dua gitu duduk. Tak nampak orang langsung Kota Baru. Dia kata rakyat Kelantan meninggalkan negeri Kelantan kerana tak ada kerja. Ni jahat pokok ni. Kita kata gua ni pun tak ada orang. Telefon tanya orang hak bagian TV tanya. Dia kata ustaz dia ambil masih gambar ramai yang jemaah. Atuk pun. Jadi nak bodoh sama kau orang. Dah masa ramai yang jemaah memang tak ramai orang lah bandar. Dia ambil lorong-lorong tu belakang-belakang kosong lah. Lalu sebuah dua kereta sini lalu. Ataupun baru sudah mandi junub nak pergi lagi. Jadi mana sabar lah. Takkan tak ada orang gitu. Masa mayang jemaah seluruh dunia Islam gitu belaka. Kuala Lumpur pun lengang. Masa mayang jemaah dah banyak kereta. Kita jangan jadi bodoh. Nampak? Dan pasal tu ikut orang percaya orang tengok. Patut orang. Melembu. Faham tak? Jangan lupa gitu. Jadi 5 perkara ini insya-Allah kita masih ada. Yang paling mahal sekali iaitu kita tua atau muda, sakit atau sihat, kita ada umur.
Orang muda kalau ada omong pun tak pandai jaga, lara juga dia. Orang tua walaupun dia tua tapi dia masih lagi hidup, dia boleh menggunakan nikmat tua. Kerana dengan ada omong kita boleh istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dosa kita banyak. Tak? Dengan ada omong kita boleh sebut alhamdulillah, boleh selawat, boleh minta, boleh itu ini. Bila mati habis cerita. Nampak? In qata'a amaluhu, terputuslah, habis. Dah boleh buat benda. Tak? Pas seorang-seorang senyap bubuh dalam lubang tanah. Pas sekor-sekor senyap bubuh kambu dalam tanah. Tu mana boleh lama apa? Lah mati dah. Minggu lepas mati. Enggak. Tanduk di lembu. Ada bunyi ah, ada bunyi lembu bisu. Senyap sekor. Dah apa mau nak ni lama. Mau nak 3 bulan. Dah jatuhlah selaga. Lah mati. Tengok. Tu tak? Gigi giliran kita pula ni. Esok lusa giliran kita pula. Nak giliran kita pula kayak gini. Kain kapang ada siap ngekanda apa gali pikul bok lepo bau. Pas sekor tak ada. Hak beranak bising mati senyap. Patut tukar beranak senyap, mati bising. Baru orang takut. Tengok orang beranak. Ain bula mari ambil. Beranak pula bini Tok Imam. Orang sedar tak? Tapi kalau band jenazah bunyi tak gitu? Tak. Kita duduk sebelah kat api lak, band jenazah mari berhenti sebelah. Bawa je keke mati. Kita tak sedar. Nah, dah tak bunyi, senyap. Ijaz jatuh kubur. Orang pun tak perasan. Nah, patut band mayat biar bunyi. Biar pelik gitu. Oi, mati pula. Allah, pergi surga pula orang ni. Baru orang dia insah, ni senyap. Nah. Jadi insya-Allah lah. 5 perkara ambil lah. Orang muda dah. Nampak? Gunakan masa muda kita, jangan membazir begitu saja untuk sokang, untuk bola saja, tapi juga untuk Allah. Harta kita masa ni lah kita boleh derma, dan kita mati belum tentu anak kita tolong derma. Dan masa kita sihat sebelum datang sakit, ni lah cukup mudah. Orang hak sakit dah boleh kecing nyanyi tengok. Messi jolok dengan wayar pelawa hong. Nak kecing dah boleh sakut batu karang, pundi kecing dia sumbat. Pelawa ni wayar pelawa hong ni, wayar aquarium ni. Acik jolok balik lagi tu. Teras sekali seorang. Bertepik panggil tu. Tok panggil ni. Jolok ni perak. Hakik. Bising kan. Sakit apa kau? Perak. Dah. Nak kecing punya pasal. Dah sakit. Dah boleh nak semayang, nak bangun, nak pergi ngaji. Dah sakit kita. Boleh. Ni masih sihat ni. Kita nak kecing. Berapa lori? Boleh kecing Melaka. Nampak? 3 liter, 5 beledi. Melek dia. Tak ada apa-apa. Pasal sihat. Dah sakit. Dah tu biar kecing. Tak ada orang. Nak belajar pun tak boleh. Nak semayang pun sakit. Nak ambil wuduk pun sakit. Nak pegang pun sakit. Maka akhir sekali ni kita masih hidup, maka tahniah. Kerana dang kita mati, takziah. Sekarang masih hidup, tahniah. Syukur alhamdulillah. Walaupun hebat mana pun orang tu, dia telah mati. Walaupun daif mana pun aku masih hidup. Aku boleh menyebut nama Allah, boleh sebut astagfirullah, aku boleh memohon ampun kepada Allah bila masih aku nak sebut. Jadi kita baca pula soalan sedikit. Boleh sikit lagi? Kita jawab sedikit soalan sebelum kita bersurai. Ya. Baik, sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan derma untuk pembinaan Madrasah Tahfiz Masjid Ibrahimi bagi pihak masjid. Tong-tong yang ada tu ataupun ada petugas kutiklah sambil-sambil kita. Saat ni khabar dah, dan kita nak mati dah, nak derma dah. Tak? Jadi kena amal selalu lah. Mayat tu dia kata fa yakula rabbi laula akhartani, dia kata ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Hei Tuhanku, boleh hidup sekejap tak? Bapa nak hidup sekejap? Kerana aku nak bersedekah. Mayat kata. Tahu dah ni mayat kata? Quran cerita. Kita tak tahu barang gaib. Quran cerita betul.
Maka mayat-mayat bila masuk dalam kubur nak sedekah. Dah kita tak jadi mayat lagi. Orang kutip sedekah, tak wis sedekah. Bodoh gede-gede. Sekarang ini dia semua tempat ni saya pergi kuliah semua kutip derma. Bukan kutip untuk kita, kutip untuk masjid. Pasal ada orang kata dah ustaz banyak orang boleh kutip derma. Berat sungguh. Kita tolong umum je, faham? Jangan salah faham gitu. Tolong umum. Duit untuk masjid. Kita mari ngajar pun tak kena minta pitih dengan orang. Faham? Orang beri hadiah kita ambil, tak beri kita balik. Nampak? Tapi minyak memang parok. Nampak tak? Bukan 95, 97 pau. Kuala Lumpur 300 pergi balik. Minyak aja tak masuk tu. Pergi 150 balik 150. Orang beri tak beri tu hal dia. Faham? Jadi jangan ada orang salah cakap kita ni kutip derma boleh kita. Ramai boleh aku. Untuk masjid dia nak buat apa kok pandai dia. Tak ada kena-mengena dengan kita. Nampak? Lepas tu ada orang kata dah kalau nak panggil kita ngajar tazkirah berapa kena bayar? Tak ada kena bayar free. Ada orang kata kena bayar banyak ni bahang atas muka dia dengan pa yang budu. Jadi seluruh tempat yang kita kutip derma macam gini kita ngajar, Kelantan menduduki tempat kedua. Nampak? Dia kutip RM12,000. Pernah kutip di masjid mana itu? Kelantan? Masjid Cekok, RM12,000. Nampak? Jadi biarlah pasir putih lebih lagi. Nampak? Untuk kebajikan Mahat Tahfiz. Nombor 1 Kuala Lumpur. 2 bulan lepas RM24,000. Malam kemarin 19,000 lebih. Pasal kita ada 3 kuliah berdekatan. Nampak? 19,450. Orang Kuala Lumpur jangan main. Lara pitih tak nyayang macam angin tu bik. Kita nampak janggut serung dekut nak mampu. Baik, kita tengok soalan. Apakah hukum akal? Dia tanya juga. Apakah makna tauhid uluhiyah dan rububiyah? Dan sifat 20 masuk dalam uluhiyah atau rububiyah? Hukum akal. Akal ni kita nak isbatkan satu-satu benda atau kita nak nafi dengan akal. Kalau orang kata benda ni banyak daripada benda ni, 2 banyak daripada 1, maka akal kita hukum dah. Benar dah. Itu orang panggil hukum akal. 1 banyak pada 2. Mana gitu? Akal kena pakai. Jadi akal ni kena hukum. Batu tu buah mustahil, buah wajib, buah harus. Man lam ya'lam wa man lam ya'lam hukma aqlil fala aqlalah. Barang siapa yang tidak tahu hukum akal maka tiada akal baginya. Tu takut. Baik, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dan sifat 20 duduk belah mana? Dengar molek, tak usah balah berat ni. Dak sudah. Faham? Ini semua ni jarum-jarum musuh-musuh Islam nak melagakan kita. Zaman Nabi tak ada timbul istilah sifat 20. Tak ada timbul istilah tauhid asma' wa sifat. Tak ada timbul istilah tauhid 3 serakah. Tak ada timbul istilah tauhid rububiyah. Tak ada istilah tanjizi qading. Tak ada. Ini semua ni adalah ijtihad ulama, cara untuk memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mana yang mudah kita, maka itulah yang kita ambil. Bukan cara yang akan ditanya. Mungkin Tuhan tak tanya kita bila kita mati lagi tadi tu ngaji tauhid salah ke tauhid khalah. Tuhan tak tanya. Tapi ni 2 jalan untuk mana-mana yang kita rasa suka kita nak belajar. Hak tu mudah bagi kita belajar. Kerana tujuan mentauhidkan Allah setelah ada ilmu. Sebab tu bila kita belajar Allah bersifat dengan kudrat. Ataupun Allah ini bersifat dengan wujud. Katakan tauhid khalah kata sifat pertama sifat wujud. Tak ada hadis pun sebut sifat wujud ni sifat pertama. Ini adalah garisan-garisan yang ditulis oleh ulama untuk memudahkan kita belajar. Faham? Macam juga dengan hukum tajwid. Dia buat hukum tu suku. Hukum ikhfa' buat suku. Hukum idgham buat suku. Tak ada tanya bab idgham dalam kubur lagi. Tapi semua ilmu ni untuk memudahkan kita dalam amalan. Amalan hak syariat tentang syariat. Amalan tauhid untuk tauhid. Dan amalan guna tauhid. Dan kita mau belajar Tuhan ni bersifat dengan kudrat.
berkuasa, maka segala hak ada lemah belaka. Jawabnya bila mu lepas belajar sifat 20 atau tauhid salah, aku tak takut lagi kepada sesiapa pun di dalam dunia ini, kerana Allah saja yang berkuasa, yang lain lemah belaka. Orang ni telah beramal dengan sifat-sifat Allah. Kalau boleh dobik habis segala kitab sifat 20, tauhid salah pun boleh dobik habis. Nah, habis kitab dia boleh dobik, tapi dapat masa dia masih lagi bersama dengan golongan yang melakukan kezaliman. Sampai masanya berebut saka juga. Sampai masa tak redha dengan kejadian yang berlaku tentang keburukan anak isteri dia, maka orang ni tak guna dia pandai ilmu tauhid. Jadi jangan duk balah dah masalah tauhid 3 serangkai rububiyah, tauhid uluhiyah. Benda ni adalah istilah saja. Kedua-dua tauhid ini adalah benar belaka. Dalil imam-imam yang muktabar menjalani dua-dua ini. Kita tak sentuh masalah Wahabi. Itu tak ada, tu benda lain. Kalau kita sentuh ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid khalaq, hak cara sifat 20. Dua-dua jalan ni benar belaka. Dalil imam-imam yang melalui jalan-jalan ini adalah imam-imam yang muktabar belaka. Jadi kalau kata tauhid ni saja betul, maka imam-imam tok syekh yang lalu kut jalan ni maka menjadi sesat. Na'udzubillah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jaga-jaga kita berkata-kata, takut nanti raqib dan atid melaporkan diri kepada Allah apa yang telah kita ucap. Soalan seterusnya. Panah tau. Tak apa, balik lagi buat maju pasal kita tengok panah. Bila nak berhenti nanti ni. Jadi dah nak mari dia minta pasir putih ni, kalau tak silap minta dengan kita 2007. Tak? 2007 lebih kurang. 4 tahun. Sekarang ni kalau minta kuliah maghrib, sekarang 2011, 2017. 6 tahun pula. Pasal terlapor ramai. Sebenarnya tak ada benda pun kita. Blebel gitu je. Ni sedap aku mana lah. Jadi lelah kita. Pagi esok naik KL pula. Nak balik tidur ni. Subuh kena tolak KL pula. Apa hukum kalau kita adjust metal elektrik kat rumah kita untuk jadi lebih murah? Dari segi hukumnya yang berlaku sekarang, kita disengajakan naik takrif api. Bukan benda tu mahal, tapi disalahgunakan. Duit ni sekarang ni dia memerah keringat rakyat. Nampak? Sebab tu pemerintah sekarang ni zalim, mitok jauh. Mu nak cari projek, mu nak kaya, mu nak jadi apa lagi. Jangan benda haram sudah. Tapi ingat, jangan bersetuju dengan orang yang zalim. Waman wala yatarum ila apa benda ni? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Jangan sekali-kali hatimu berasa cenderung kepada orang yang melakukan zaliman. Nanti kamu pasti masuk dalam api neraka. Faham tak? Tak kira siapa-siapa pun. Sekarang ni memang jelas zalim. Dari segi undang-undang memang zalim dah. Undang-undang tak pakai zina, pakai bayar piti. Curi pakai bunjir. Tak? Orang murtad tak ada hukum. Ada semayang tak ada hukum. Kemudian sengaja dinaikkan harga minyak. Padahal pengeluar minyak dunia, selama kalau dia keluar minyak, harga untuk rakyat hanya sen, 3%, 6% saja minyak. Nampak? Sengaja dinaikkan api. Kita ada kenyai besar punya dam. Ada pak dynamo besar di Jalan Se. Tujuan apa? Supaya jadi murah. Kalau jalan belaka jadi murah, maka dibuat pula satu lagi dynamo hak pakai bayar menggunakan gas. Jadi kena bayar. Jadi api sekarang jadi mahal. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata ni, siapa yang tolong kerajaan zalim sekarang, tak boleh minum telaga Kausar. Nabi kata, sataku nuba'di umara, lagi akan ada lepas zaman aku golongan-golongan pemerintah. Lagu mana mereka ni? Yakzibun wa yazlimun. Mereka bercakap bohong. Tak bohong. Sebab apa? Kalau kita pengeluar minyak, harga minyak naik dunia, kita kau kaya. Pasal kita tuang punya minyak. Tiba-tiba kau miskin. Bohong tu. Wa yazlimun. Mereka melakukan kezaliman. Allah kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang jadi kerajaan dak hukum dengan apa yang turun daripada langit, mereka orang zalim. Faham? Faman daqala alaihim, siapa yang pergi, rakyat itu pergi kepada pemerintah seperti ini, fasaddaqa bikazibihim, membenarkan penipuan mereka, wa ana ala zulmihim, dan tolong pula puak-puak zalim ni.
Nak, falaisa minni, bukan dari kalangan aku. Walastu minhu, bukan aku daripada puak-puak dia. Walam yarid ala haudi, dia tak akan dapat minum di dalam telaga kausarku. Nampak? Rawahu Tabarani wa Daruqutni. Dalam kitab Muwatta Imam Malik pula, puak-puak ni, rakyat yang menyokong puak-puak zalim ni, bila dia mari di padang mahsyar nak minum di kolam Kausar, Nabi kata, mari, mari ummati, ummati. Malaikat kata, jangan, tak boleh, tak boleh. Nabi tanya, dah buat apa? Ni umat aku kenal, ni bekas ambil wuduk ni, ghurrah muhajjalun, nampak belaka ni bekas ambil wuduk, umat aku ni. Kata malaikat, betul umatmu ambil wuduk semayang belaka. Tetapi mereka ini tidak membuat apa yang membuat, dan apa yang melarang mereka pakak buat belaka. Bila dengar gitu, Nabi kata, suhqan, suhqan, pergi berambus wahai umatku, pergi berambus wahai umatku. Faham? Dalam kitab Imam Muwatta, bukan ambil dalam komik Raja Rimba. Dah? Saya ada jiran yang buat benda tak baik, saya macam buang sampah, buat bising lain-lain. Bolehkah saya balas balik apa yang dia buat? Jadi jiran dia bising, dia pun nak balas, buat bising attack. Dua-dua bodoh. Tak. Sebab itulah kita ni, kalau boleh, balaslah dengan kebaikan. Tapi jiwa manusia ni bernafsu. Nafsu tu banyakkannya amarah. Kadang-kadang kita pun dalam sabar-sabar pun terlepas juga. Jadi manusia gitulah. Kalau boleh sabar, sabar. Hak terlepas tu nak buat guana. Sebab tu dinamakan manusia likasrati nisyang, banyak salah. Nak, tapi cuba kontrol. Biar kita ni betul sebenarnya Allah kata, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kita ni orang dengar, orang ada tok guru dah, tak, orang ada ustaz dah, orang ada kitab dah. Janganlah sama dengan golongan yang tak tahu benda. Nak, soalan seterusnya, ada tak hadis yang mengatakan siapa minum darah atau daripada anggota Nabi tidak sentuh oleh api neraka? Betul ke tak? Jawabnya ada hadis ini. Cuma status hadis ini ialah dhaif menurut setengah ulama. Dan setengah ulama mengatakan dia adalah hadis hasan di ghairi. Kerana ada syawahid baginya. Tu je masalah status hadis. Nampak? Hadis ni boleh dijumpa dalam kitab-kitab tentang khasa'isur rasul. Kitab tentang khususiyah Nabi. Jadi kalau hadis dhaif, gua nak cerita hadis dhaif dengar baik. Ni banyak benda salah. Ngajar dalam TV internet dia kata hadis dhaif tak boleh pakai. Jawabnya boleh. Walaupun ada 3 pendapat, kita ambil yang paling ramai. Faham? Jumhur ulama fiqh, jumhur ulama hadis mengatakan yajuzul amalu bil hadisid dhaifi. Harus beramal dengan hadis dhaif. Faham? Malam yakun maudhu'a, selama belum hadis itu maudhu'. Untuk apa amal? Fil fadha'i, untuk fadilat-fadilat. Wat targhibi wat tarhibi, untuk menakutkan orang kepada akhirat atau menggemarkan manusia kepada beribadah. Faham? Baik, soalan seterusnya. Bila kita jual beli tamah dan perak melalui internet, telah berlaku penangguhan di situ, di mana saya bayar hari ini barang sampai 3-4 hari kemudian. Apa pula hukum lock price? Iaitu saya lock harga emas 7 malam, jadi esok saya beli bayar dengan harga jam 7 malam, tidak kira semua ada harga dah hari ini atau naik turun. Baik, jual emas dengan emas ini tak boleh dengan tangguh. Faham? Kan dia riba situ. Dia nak boleh beli dengan benda lain. Kita nak beli emas, jangan beli dengan pitih. Nampak tak? Pasal pitih tu dia emas. Beli dengan benda lain. Jadi walhasilnya kita boleh nak main beli-beli emas ni, tapi jangan di atas kertas. Faham? Kebanyakan atas kertas terjadi riba. Beli cash, beli tunai, ada qabak, ada ijab dan qabul dalam majlis tu juga. Begitu jugalah kita nak beli emas toko pun. Emas ni sekarang murah, katakan 145,000. Kita beli 15 kilo. Faham? Nak? Suka pula. Biasa orang beli kilo. Nak? Beli style dia apa? Jadi bila emas tu naik harga 150,000 sekilo, atas kilo kita dapat RM5,000.
atas 15 kilo kita akan dapat 75,000 dari situ. Nah, dia beli gitu. Jangan atas kertas. Bayar duit, mah tu milik kita tapi mah kita tak ada qabak, situ jadi haram. Nah, ini jaga situ. Jadi nak lok harga pun boleh tapi mah kita tu. Situ berlaku syubhah. Kita nak kunci harga tu. Dan mana mah? Nak kunci harga. Dak mah tak ada siapa kita lagi, kunci atas kertas berlaku dah. Nah, jadi nampak situ berlaku syubhah atas riba tu berlaku ke tidak. Dengan sebab barang tak ada dalam tangan dan kita boleh lock harga barang. Dah kan barang-barang ribawi ni kena tunai. Soalan seterusnya. Hukum solat jemaah. Solat fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sedangkan dalam Quran hadis banyak memberati. Rokok bersama orang yang rokok. Rasulullah ancam bakar rumah orang yang solat di rumah. Solat jiran masjid di rumah tak diterima. Dalam keadaan perang pun diarah dirikan solat. Tolong jelaskan. Jadi dia ni tak puas hati dengan pandangan setengah ulama mengatakan solat jemaah ini fardu kifayah. Baik, sebab apa? Sebab dalam Quran banyak suruh rokok, suruh sujud. Jawabnya puas hati tak puas hati, ini adalah pandangan ulama muktabar. Ada yang mengatakan sunat ain, ada yang mengatakan fardu wajib ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Benda ni kalau tidak disebut sebagai suatu yang jelas di dalam nas, maka berlakulah ijtihad. Bila ijtihad, ghalibnya berlakulah keputusan yang berbeza. Keputusan ni dipanggil mazhab. Faham tak? Sebab tu sembahyang 5 waktu tak ada khilaf. Sebab Nabi sebut 5, sebut dengan ising adab. Tapi kalau tak sebut butir molek, biasanya ijtihad. Jadi kalau dalam bab ada ulama yang kata fardu kifayah, nampak? Siapa yang telah buat sebahagian awal kampung terangkatlah daripada sebahagian tuntutan yang lain, maka ini pun ada sandaran masing-masing. Nampak? Kerana solat yang wajib itu ada mendirikan seorang sahaja sebagai nas yang wajib diri seorang. Nampak? Jadi masalahnya yang kata fardu kifayah ni imam-imam mujtahid. Kita tak boleh, kita tak puas hati dengan pandangan fardu kifayah, kita sedap dengan pandangan fardu ain, pegang situ. Kita jangan ta'assub. Tidak jadi Wahhabi kita. Mazhab Hambali dah aceh gunung, Wahhabi dah aceh gunung. Tapi dia tengok orang Syafi'i, orang Hambali tak marah. Dia faham benda ni khilafiyah. Tapi Hambali tengok orang Syafi'i baca gunung, dia marah. Siap sepak-sepak benar, siap marah-marah benar. Jadi jangan siapa gitu. Soalan seterusnya. Saya ada simpan lebih kurang 20,000 wang. Oh, banyak dia ni PT. Dalam masa yang sama saya ada berhutang pula. Hutang pinjaman kereta, rumah dan sebagainya. Sekiranya saya mengeluarkan semua wang simpanan saya untuk bayar hutang, masih tidak cukup, adakah saya diwajibkan keluar zakat? Jawabnya, wang simpanan itu adakah wang untuk membayar hutang atau wang saja untuk menyimpan kekayaan? Kalau menyimpan atas saja-saja tu dan hak bayar hutang tu wang yang lain, maka wang itu dikira wang simpanan. Cukup dengan haul kena bayar zakat. Faham? Sebab 20,000 telah lebih daripada nisab sekarang lebih kurang 10,000 nak. Lebih kurang dia ikut harga emas semasa. Jadi kalau wang kita tu untuk membayar hutang, wang itu tidak kena zakat. Faham? Soalan daripada seorang bersabit dengan usuluddin, bersabit dengan forok. Forok apa ni? Apakah hukum jika orang itu tidak tahu dan tidak renti? Macam wa'iyah ni. Tidak renti usuluddin. Ya, apakah hukumnya jika orang itu tidak tahu dan tidak renti? Furung udin. Furung. Dia jawi dia tak apa comel. Baik. Faham baik. Ada banyak dah soalan ni, bukan soalan yang pertama, berpuluh-puluh dah tanya gini. Apa hukum seorang Islam tu dia tak belajar ilmu tauhid, tak belajar ilmu akidah, orang ngajar bab i'tikad dia tak pergi dengar umpamanya. Jawabnya, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah dan mengisbatkan 2 makna ni dalam hati, dia telah menjadi Islam dan orang beriman. Nampak? Tak berdosa lagi dah. Kalau dia ada dosa banyak, Tuhan ampun belaka dah. Jadi Islam dan iman bukan dengan belajar akidah, belajar tauhid, sifat 20, salah qalah, bukan. Nampak? Iman Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan makna isbat dalam hati.
Lepas pada tu pula barulah wajib dia belajar ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Bukan ilmu tu nak mengesahkan iman dia sah dah. Dah tujuan belajar nak jaga supaya iman dia tidak terganggu atau menjadi rosak. Faham? Jadi orang yang tanam lada, dia ambil butir lada, betul dah beli butir lada, dia pun letak lada di dalam tanah, maka ia akan tumbuh kat gigi lada dah. Tak akan tumbuh timun ataupun petola. Faham tak? Tu imam basic dia panggil dengan kalimah syahadah. Nampak? Tapi dia kena jagalah supaya jadi lada dia. Dia buat pagar supaya kambing tak masuk, dia letak baja supaya subur, dia letak racun supaya serangga tak makan. Maka tujuan belajar usuluddin, tujuan belajar akidah, tak kira kitab mana-mana pun, ustaz mana-mana, supaya kita dapat menjaga iman kita. Dan jadilah iman kita lebih sempurna dalam kehidupan. Sebab bila kita mengucap di kalimah syahadah, bukan mati selalu. Mati selalu beres ya. Tapi kita hidup pula. Hidup menempuh berbagai dugaan. Dugaan di luar, dugaan dalam, dugaan batin, dugaan akidah. Nah, jadikan salah cakap rasa akidah. Datang ilmu usuluddin dikarang oleh ulama daripada nas Quran dan hadis, susung cara untuk kita hidup dan kita jaga akidah yang telah kita sah tadi supaya tidak rosak kerana musuhnya ramai. Faham? Soalan seterusnya. Kemudian farak belum gitulah. Bila kita semayang, kita tak belajar bab semayang. Tak pernah mengaji kitab bab semayang, tak pernah dengar bab semayang, tapi kita semayang betul belaka, rukun 13 awak belaka. Sah tak? Saya jawab. Sah. Baik, hak seorang lagi pula mengaji kitab bab semayang. Lama mana? 30 tahun kitab bab semayang saja. Nah, di 40 hotel pondok dia mengaji, 60 hotel buah universiti. Tapi semayang ni tak ada rokok sah. Jadi faham dah apa benda tujuan belajar. Tujuan belajar supaya dia buat semayang tu jadi kena. Roliknya kalau tak belajar, roliknya salah. Faham lagi? Sebab tu kita beli telefon, kita beli mesennya, di buku kita cek dalam tu. Ada surat dia buka. Pasang gini mesennya, switch ni, buku ni, api hijau kot ni, merah cocok kot ni, biru jangan tebang. Faham? Ada surat. Ada kitab tu tak boleh jadi punah. Faham? Faham lagi? Tak faham bodoh no. Status duit yang dijumpai adakah boleh digunakan oleh mereka yang menjumpai? Dikira nak pakai saja duit orang. Bukan syarat kitab fiqh Belambok sebut. Syarah Kifayatul Akhyar ada sebut. Nah, harus ambil dengan syarat berniat nak pulangkan kembali hak orang, baru boleh ambil. Kalau nak ambil kita, haram ambil harta orang. Kita pun ambil lah, nak niat nak pulang ke orang. Nampak? Wajib kena i'lam setahun. Tak ada khilaf. Apa? Nabi sebut totok-totok jelas, soreh setahun kena tunggu. Faham? Kena i'lam. Sebab tu tak ada mazhab bab ni. Mazhab ni Nabi dah umum. Ni Nabi sebut jelas dalam hadis. 1 tahun. Maka Pak mazhab kata 1 tahun kena tunggu. Lepas 1 tahun, kalau kita nak mesti kena lapas milik, bukan jadi automatik. Ni pandangan jumhur ulama. Betul ada khilaf. Jumhur kata kena lapas, aku milik barang ini baru sah pakai. Tapi barang-barang yang tahan lama dan barang-barang yang kecil, barang besar dah boleh ambil. Barang kecil jumpa cicing, jumpa jang, baru boleh ambil. Tujuan nak pulang balik ke orang. Kalau barang besar dah ambil, jumpa pala lori minyak, dah boleh ambil balik. Takkan tuan dia tinggal gitu, tak nampak. Tak. Gitu juga dengan benda-benda yang tahan lama. Kalau benda yang tak tahan lama, tak payah tunggu setahun. Faham? Umpamanya dia jumpa ondel-ondel. Ondel-ondel ni dia tengok tuan tak mari, motosikal jatuh kali, tunggu boleh 5 minit, tak mari juga. Ulama kata boleh makan selalu dah. Jangan tunggu setahun. Kalau tunggu setahun jadi ball bearing. Tak panggil ondel-ondel dah. Soalan seterusnya. Status makan makanan jenis tumbuhan liar seperti ulang ulama, tapi tumbuhan liar itu tumbuh tanah yang dimiliki oleh orang. Apakah hukumnya? Jawabnya, tanah ni tanah orang. Kemudian ada tumbuhlah kakung. Dia pun ambil kakung tu buat menyayu rumah. Tengoklah. Kalau tuan dia kata aku tak izin ambil kakung dalam tanah aku ni, kerana ni aku tanam, makan haram. Tuan dia kata ambil lah, siapa-siapa nak ambil pun mu makan kakung, mu ambil ke mu lah nak makan, halal.
Dok tahu tuan dia bui ke dok, tapi lepas-lepas jadi guana kakong tu pakai hacur gitu je. Boleh ambil. Faham? Kerana membazir. Soalan seterusnya. Betul ke orang perempuan tak wajib mengundi? Hari pertama hingga keluar darah haid, keluar darah hitam. Dari kenang hingga ke-19 keluar darah merah. Yang mana haid, mana istihadah. Sebab ada ustaz lah jawab, kena ambil 15 hari haid. Tapi saya tengok kitab Sabilah Mutadin dalam itu kata 5 hari. Yang hitam tu haid, hari kenang ke atas kira istihadah. Yang darah merah, pening dah ni. Khilaf ke ustaz? Mazhab mana tu? Jadi darah dia ada hitam, ada merah. Dia kata dia pening. Ingat ke darah je pening ke dia pening? Baik, kalau darah kita 7 hari. Sama-sama 7 hari. Tiba-tiba bulan ni dia mari hitam 4 hari, merah 3 hari. 7-7 hitam. 7-7 haid belaka. Nampak? Sama-sama 7 hari sama. Tiba-tiba bulan ni dia kejut sikit. Nampak? Ya, pasal laki bunyi nak bini seorang lagi. Dia mari tubik 7 hari hitam, lepas tu 23 hari lagi merah. Maka 7 hari hitam saja haid. Hak ni pula tenang hari hitam, lepas tu baki lagi 15 hari merah. Ada 2 pendapat. Ada pendapat mengatakan hak mula-mula keluar tu daripada tu telah pun sampai lebih daripada 15 hari daripada tarikh sekurang-kurang suci. Maka kalau keluar hitam itu bermula dengan haid. Jadi pakai hak hitam itu haid, hak lebih merah itu adalah istihadah. Kerana lebih pada 15 maka dibolehkan juga. Ada juga kawan kata hak hitam campur dengan merah jadi 15 saja, ambil selama-lama haid. Betul juga. Kerana masalah haid lebih daripada 20-30 kaum, masalah ni banyak berbeza-beza. Fiqh Syafi'i belaka 3 kitab 3 kaum kena molek waktu bik. Jadi nak ambil satu kau dalam mazhab Syafi'i, fuqaha Syafi'i sebut boleh dah kau Iraqiyun. Kalau 6 hari hitam, 16 hari merah, ambil 6 hari hitam tu boleh kita hukum sebagai haid dah. Kerana dia dipanggil perempuan ini mumayyizah, boleh membeza dah dengan haid yang lepas. Nampak? Bab darah haid dia ada 6 warna. Tak? Darah ada warna hitam, ada merah gelap, ada merah cerah, ada warna perang, ada koko, kekuningan. Mazhab Hanafi pelik warna hijau juga dia. Barangkali ketua muslimat, Betul ke orang perempuan tidak wajib mengundi? Jawabnya wajib tak wajib mengundi ni juga ijtihad daripada ulama. Ulama haraki sepakat mengatakan orang perempuan juga wajib memberi undi. Melainkan memberi undi itu memberikan mudarat kepada diri dia sendiri seperti kesihatan ataupun keselamatan, maka dia tidak wajib mengundi. Nampak? Jadi sekarang ini ulama mengkiaskan dengan pertolongan yang muslimat di zaman Rasulullah pada peperangan yang berlaku, maka kita sebaik-baiknya cubalah untuk memberi pertolongan juga pada agama Allah, kerana musuh-musuh Islam walaupun melalui pilihan raya mereka tetap nak ambil balik. Macam negeri Kelantan lama dah duduk masuk dengan pengundi-pengundi ngatu duduk kapung-kapung dah nak ambil balik daripada ulama, nak ambil balik, nak serah kepada pihak-pihak yang tidak suka melihat Islam memerintah. Jadi orang Islam, orang puang pun tolong-tolonglah. Kalau boleh tolong-tolonglah. Nampak? Soalan seterusnya. Apa pandangan mengatakan tidak boleh guru-guru yang ilmunya tidak ada sanad? Apa pandangan ustaz? Baik. Sanad adalah sunat, bukan rukun yang wajib. Jangan kita ambil perkara ini untuk menyebabkan semangat orang nak belajar jadi hilang. Kawan tu belajar, dia kata guru dia tak ada sanad. Kawan tu putus asa. Akhirnya jadi lara semula. Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Sebab tu kita jangan ekstrim. Kita orang agama kena ada cinta pada orang jahil. Faham? Cinta guana nak tengok mereka jadi baik. Nak tengok seramai mana jadi baik. Jangan kita ego dengan ilmu kita aja. Nampak tak? Ilmu banyak pun kalau tak beri manfaat. Boleh hurai satu masalah 4 hari 4 malam tapi tak ada orang nak ngaji dengan kita. Tak ada orang boleh tupang dengan kita. Jadi masalah sanad, sunat, iaitu yang paling baik dia tahu sanad guru dia dengan siapa. Siapa pada Rasulullah. Nampak? Imam Nawawi sebut dah masalah ni. Tapi kalau yang tidak ada sanad,
hukumnya boleh asalkan betul. Kerana kaedah iqbalil haqqa walau min fami baqar. Ambillah yang benar walau dari mulut seekor lembu. Lembu ada sana. Adalah guru matematik baru lulus daripada Jepun, master in matematik, dia kata 5/59. Lembu bodoh kata 5/50. Siapa betul? Nak ikut guru matematik, nak ikut lembu? Bukan ikut lembu, ikut kebenaran. Apa nak ikut lembu? Nah, ikut lembu masuk go. Nah, jadi nampak dia. Nah, jadi jaga-jaga benda-benda lagu ni. Soalan seterusnya. Apakah amalan Islam hanya boleh dipahami baik apabila join jemaah tabligh untuk keluar 3 hari, 4 hari dan 4 bulan? Apakah pendapat ini benar? Jawabnya, masalah 3 hari, 4 hari ini bukan masalah ketetapan agama. Ini adalah ketetapan jemaah kerana diambil qiyas daripada hadis dan beberapa kisah yang berlaku di zaman Nabi dahulu dan para sahabat. Batu 3 hari, 40 hari atau 4 bulan bukan satu ketetapan agama. Faham? Tapi kalau dia jadi satu syarat dalam jemaah, kita tak boleh kata apa. Nampak? Kerana benda ni tak ada larangan. Mu nak tetapkan benda keluar 3 hari atau 40 hari, tak ada larangan. Begitu juga dengan masalah haraki. Nak kita qiyas juga banyak benda-benda yang tidak ada nah yang soreh. Seperti masalah pilihan raya, masalah mengundi dan sebagainya. Lepas tu kita kena bersikap terbuka. Nah, cuma setiap jemaah dia ada kekurangan. Biasanya yang duduk dalam jemaah, dia tak nampak kekurangan dia. Orang yang di luar nampak. Kita duduk dalam kereta kita tak nampak kereta kita kotor. Tertubik luar lah, tak basuh lagi kereta aku. Maka orang luar kata tu. Tapah duduk atas tau. Nampak? Baru kita nampak. Jadi jemaah akan kuat bila kita dengar kritik daripada orang. Kita ni bila kritik orang, kritik pedah tak apa, tapi bukan nak meruntuhkan jemaah. Kritik untuk jemaah itu membaiki keadaan. Nampak? Batu kita juga sekarang ni dalam gerakan haraki. Musuh kita puak ni. Ingat, betul dah, tapi dia orang Islam macam kita juga, mesti ada rasa kasih sayang kepada mereka supaya mereka balik kembali ke jalan yang benar. Bukan totok katok supaya mereka hancur, supaya mereka sesak dan mati masuk neraka. Jadi ingat, mu jemaah tabligh ke, mu jemaah apa ke, dia mesti ada kekurangan, dia mesti ada kesilapan. Nampak? Jadi kesilapan itulah yang kita sebut bila kita nampak, dan yang kena kritik jangan terburu-buru marah. Nampak? Soalan seterusnya. Ada orang kata ketuk tidak batal wuduk, sedawa batal wuduk dalam mazhab Hanafi. Soalan saya, adakah betul kata orang itu? Jawabnya tak betul lah. Walaupun betul ada perkataan itu, tapi perkataan itu telah ditolak. Ingat, setiap yang ada dalam kitab bukan boleh dikata atau kita nakal atau kita amalkan. Kadang-kadang kata itu hanya sekadar riwayat saja untuk memberitahu kepada kita ada juga orang yang berkata seperti itu. Nabi SAW berkata, nampak? Al-ainani wika usahi. Bila kita tak tidur, maka kita sedar ketuk ataupun tidak. Faman nama falyatawadda. Jika kita tidur, maka hendaklah kena ambil wuduk. Sebab tu bukan ketuk, mazinah saja. Berat sengkaan mungkin boleh ketuk. Dah kalau ketuk sungguh tak batal. Seorang saja ketuk tak batal. Cik apa? Dalam mazhab Syafi'i. Ni kau seorang ngaji belakang dah, ni masih putih. Dia ambil wuduk dan ketuk tak batal. Banyak dah. Faham? Betul tak? Tak betul? Tak apa. Nampak? Orang tengah ngaji Yasin, bunyi. Tak payah ambil wuduk semula. Yang batal orang yang sentuh dia baru batal. Ni dia balah tak boleh sentuh mayat, batal wuduk mayat, dia balah juga. Ambil agama kedai kopi dia payah. Ambil lah kitab lah. Dah. Ada dak wi cium laki, takut nitik air mata atas mayat laki, bangun semula laki. Bodoh. Hak Quran ke hadis cerita terang-terang tak mau pakai. Hak ngaruk gitu pakai sangat dia kata Melayu. Allah nak beri pahala berlipat-lipat kali ganda, tambah. Orang nak 200 riyal wang Isyak tu bergebu. Bingung gitu. Benda ni mari surga tak ambuh, mari situ tak ambuh. Dia kata nak sakit lutut lah, sakit apa, bayar nak bagi pitih. Oleh-oleh ada orang sakit lutut siapa dulu atas petah.
Nak, tu kata. Dia berasa hebat sangat dunia ni. Yang kedua, saya minta kepada seorang muslimat, saya minat pada seorang muslimat. Bila istikharah saya nampak muslimat lain, yang mana patut saya pilih untuk dibuat isteri? Sedangkan dia bakal ustazah. Muslimat satu lagi tu biasa-biasa je. Kau dengar jiwang? Dia ni minat seorang muslimat. Dia ni akan jadi ustazah lah, duk mengaji sangat lah ni, duk mengapa sangat. Nah, dia pun sembahyang istikharah. Bila sembahyang istikharah, tak nampak muslimat tu, nampak anak dara orang lain. Ramai sangat mu tak pun duduk ngitar. Jadi lagu mana? Jadi gini. Istikharah ni jangan sekali. Biar acak kali. Dan sungguh-sungguh kita nak nikah. Tak, kita sungguh-sungguh jangan berasa nak nikah, istikharah bukan. Memang nak nikah sungguh. Biar berat perasaan dan azam kita nak kahwin, baru start istikharah. Nah, ni asal sikit istikharah. Baru tengok apa istikharah. Faham? Jadi biar sungguh-sungguh nak. Bila kita nak istikharah, doa sungguh-sungguh, hak mana berasa berat hati kita, kalau dia ni berasa berat, berasa sepik jalan, jangan. Nampak? Jangan. Walaupun comel. Neh. Kita orang lelaki ni dia banyak nak comel. Nak? Haji Wang, perempuan 2 orang, nak ke Haji Wang. Neh. Seorang tu comel lah, putih, mata sabung. Seorang lagi dak hitam mana macam minyak tar. Hak mana nak? Seorang je boleh. Nak hak berimam. Tak tahu tak mana berimam. Buat lebar. Kabarlah putih. Nah. Jadi fasfal bizatidin, pilih yang beragama. Jawab agama jadi gelak gambar. Gelak gambar kadang-kadang walaupun dia beragama tapi tak cenderung, tak apa maknanya, tak matching dengan kita. Dia tak mesti benda tu walaupun molek dah. Nak dia ni ahli agama dah, kadang-kadang tak bahagia dengan kita. Nak sebab tu kita tengok tok guru ada cerah. Nak ustaz pun ada cerah pasal kita nak kebahagiaan bukan ustazah. Nak ustazah ada ke mulut jahat. Lawan tu lelaki. Jadi nak perempuan yang membahagiakan kita walaupun tak comel tak apa, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Ni perempuan ramai, tak ada payah apa-apa pun. Nak ramai bukan sikit. Zaman dulu dak macam zaman ni apa lawa-lawa. Nak pasal apa? Janji anda dunia semakin cantik dalam hadis kata. Nak makin comel semua. Betul rapang kau lawa dak rapang ni, tengok ayah dak lulu. Ayah macam sutung torok. Anak comel. Mak Allah macam tong ikan jalan kata. Anak lawa seling molek. Pasal dunia kau lama kau lawa. Tapi agama kau dak molek, kau kurang. Nampak? Tuhan cabut nikmat. Dimatikan para ulama dan tok guru. Jadi soalan hak ni tak dang ni. Hak ni kalau kita jawab balik pukul 2 pagi. Jadi minta maaf kita jawab pula pagi di apa benda ni? Kapun cekok. Kota Baru. Kita diajar tentang adab ketika berpakaian. Umpamanya kalau kita nak pergi menoreh getah, pakailah baju untuk menoreh getah. Kalau nak main bola, pakai baju nak main sokang. Kalau nak semayang, pakai baju semayang. Baju Melayu atau jubah. Jadi baju baru-baru ini ada orang berdikir barat pakai jubah. Macam mana tu? Cuba terangkan sikit tentang pengesahan dalam semayang. Kalau sekadar garu gatal boleh tak pakai jari? Mana kalau masuk terbuang dalam baju, takkan nak main garu saja dengan jari? Adakah ada kelonggaran untuk kes yang macam itu? Dia kata boleh tak dikir barat tapi pakai jubah. Jawabnya jubah bukan pakaian yang wajib untuk semayang, tapi Nabi suka pakai jubah. Nampak? Jadi kalau kita main dikir barat, pakai jubah dan dikir barat itu tidak haram, katakan. Maka tidak haram pakai jubah. Kerana jubah juga dia merupakan pakaian. Tapi niat pakai jubah untuk main dikir barat, nak sendakan jubah, baru tak boleh. Sebab kalau pergi di tanah Arab, nak jema pakai jubah. Nampak? Main bola tak lah. Hak tengok bola, gohik beca, hak dia babah, hak bawa kereta lembu, hak kerja kutik botol. Faham? Semua pakai jubah. Orang curi jubah.
Curi jubah 3 orang kau topeng jubah. Jubah belaka. Jadi jubah tu pakaian dah. Jadi kita pak tu kita pakai jubah niat ikut sunnah supaya tidak jadi jubah kita ti adab. Jadi jangan sepit sangat bab jubah ni. Mereka dia kita nampak dah motif dia nak menghina jubah, maka tu kemungkaran. Wajib kita tentang. Kemudian pula dia garu gatal dengan jari tak batal lah. Memang tak batal tak. Jangan garu gini. Ada orang dia garu gini. Gini lah garu. Macam beruk mayang. Nampak? Orang lawa perangai macam beruk. Ada hak batal terus ni. Nyamuk ketik atas keting kiri. Nak garu gini tak apa. Gahang kaki kanan. Nampak? Mayang benda gitu. Kemudian dia kata dah terbuang masuk dalam seluar. Dah kalau nak garu itu takkan lari terbuang. Jadi dia pun ambil. Pum. Nampak? Jawabnya dimaaf pada syarak. Walaupun kaum muktamad kata kalau pergerakan itu fahish, keji sangat, batal dah. Tapi kalau dhaif kata tak batal lagi. Tepi kuat, pang tak batal lagi. Sama macam orang yang deheng dalam semayang, deheng dalam kaum muktamad, deheng baca rukun qauli aja. Tapi kalau dhaif kata nak baca sunat pun tak batal juga kerana itu perbuatan semayang. Tak? Bahaya. Masuk lah terbuang-terbuang gini. Lepas tu nak pakai baju kadang kita kena kebah dulu. Kita rajin dah mandi itu pakai kain sahang. Dalam kain sahang tu ada color. Color ke benda panggil? Jeking. Berarti anda panggil Scorpion. Anak lagi ada panjang gitu. Bukan hak panjang gitu, tidak KO dah aku. Besar gitu ke. Jadi dia duduk dalam kain sahang. Budak-budak kain sahang dia tak tu, dia perok gitu, dak kibah. Jadi duduk dalam tu kita pakai dalam molek. Dalam mandi berasa gerak pegang nyok cocok. Jadi tak ada arah nak buat. Muju ada orang. Kalau mandi telaga jeng, lanjang pula gitu. Menatang-menatang ni kata aku biasa kan. Tapi dok sok mo. Dok sok mo. Jadi gitulah kalau kita terkejut atau kita sengaja buat dengan perbuatan yang kuat kerana terbuang ni, kalau buat tepi-tepi jadi apa? Maka kau yang kedua mengatakan masih lagi sah sembahyangnya. Soalan yang terakhir, ada berapa soalan? Ada 4 soalan. Ketiga dia. Saya ada dengar orang ngajar kata kalau tengah semayang jatuh najis atas baju kita kena segera buka baju. Dengan segera, betul ke gitu? Mana satu betul? Nak berhenti semayang ke nak buka baju? Jawabnya benar. Apabila najis kering jatuh, kita tak boleh pegang. Jatuh, cari tikus. Jatuh, kita pun tolak gitu, tak apa. Jangan pegang, tarik tikus buat gitu. Tak boleh lah. Mana tolak gitu. Orang kata tarik cicak atas piah, kita pun tolak piah. Jangan akad. Kerana akad ni menanggung najis. Baik. Benda tu basah. Bila basah kena di baju kita, maka tak boleh nak buang lah. Melainkan buang baju. Jawabnya benar. Dengan syarat faura bersegera. Contoh kita tengah semayang. Mari anak kita umur 3 tahun dah balik buka paper kecing tang kita. Kita dah kekang sikit bahan di tengah kain. Nampak? Jadi tak kena di kaki. Jadi kita pun buang kain. Nampak? Dan boleh teruskan semayang. Syarat kena buang segera masa kena najis tu. Jangan kata perhabis lu baru Maliki Yaumiddin lagi ke buang. Tak boleh, batal. Jadi buang dengan segera. Semayang kita dimaaf, tak batal lagi. Nampak? Dengan syarat ada seluar panjang lik dalam. Jangan buang puing. Puing tak pakai belakang. Tak jadi apa dah Haji. Buang tak ada seluar, kulit saja. Jeng kalau duduk belakang. Masa saya datang ke masjid, saya lupa bahawa saya telah ambil air semayang. Lalu saya ambil sekali lagi. Apakah saya masuk golongan yang mendengar bisikan syaitan? Atau Allah hendak menghendaki saya mengambil semula wuduk kerana mungkin wuduk pertama saya tidak sah. Jadi bila dia ambil semula wuduk padahal kita ambil dah. Jawabnya kena perdaya syaitan atau Allah nak beri pahala suruh ambil sekali lagi. Jawabnya jangan ambil berat dalam masalah seperti ini. Hukumnya kat gigi jadi waswah. Ni bukan waswah lagi. Waswah ni allazi waswisu fi sudurin nas. Dan dia datang itu dengan berskala. Mari sama. Tapi kalau sekali-sekala kita diganggu oleh perasaan ini bukan waswas. Ini syak yang benar pada sisi agama. Dia syak ada juga kita kena layang. Nampak? Tapi kalau jenis asal takbir mari kaca, asal takbir mari kaca. Hak tu adalah waswas. Nampak? Asal mandi junub dia mari. Tak kena tadi air tak serta dengan jatuh atas kepala tu. Nampak? Kita pun astagfirullah mandi semula.
Dulu masih dak ngaji mudah mandi junub. Ni sejak kelek kitab ni 3 jam lebih dak habis lagi. Nak. Dah dia nak suruh hari tu sama. Dia ngaji, tok guru kata biarlah benda tu nampak muqaranah. Maknanya berserta, bukan saat yang sama. Air kena atas kepala baru niat. Itu maksud dia. Bukan seketok dengan air jatuh dengan niat. Saja. Kan itu. Bila gitu saya pun masuk. Air dulu bah. Air dulu pula. Cebok pula sekali lagi. Kita pun niat dulu bah. Air kediang pula. Tu bang bodoh 3 jam lebih. Tidur seorang mampu mu dah tu tupang mau tok tua. Nah, itulah pagi Jumaat. Tok tua junub kau. Nah, jadi masalah. Saya ada seorang sahabat suka sangat puasa. Bila ditanya kenapa puasa setiap hari, beliau jawab untuk ganti puasa terdahulu. Dan dia khawatir badannya akan gemuk jika tidak puasa. Apakah hukum puasa tersebut? Sah. Kalau qada. Bak qada ni hutang. Dia terlalu banyak qada. Umpamanya dulu dia lara. Ni umur 78 tahun barulah insaf. Oh banyak Jadi dia qada sama tak apa. Dia tak termasuk dalam larangan lebih pada 15 hari tu. Nak, walaupun lebih pada nisfu Sya'ban. Cuma tak dapat pahala orang yang berpuasa bukan kerana Allah, kerana nak suruh seling tubuh. Tu tak dapat pahala, dapat seling. Saya nak belajar pondok. Bagus. Seorang sahabat saya pesan, berhati-hati supaya tak termasuk golongan Wahabi yang ada di pondok. Siapakah golongan ini? Bagaimana hendak mengenalinya? Wahabi ini satu golongan yang ekstrim. Nah, jadi kita pun baca kitab-kitab dia, kita berjumpa dengan orang-orang dia, jadi masalah sakit kepala. Sebab bila kita hak kita, dia tak boleh kata tak boleh ikut, hak dia kena ikut. Jadi masalahnya tak asup sangat. Dak orang lain serabanya tak betul. Ni masalah. Kita pernah jumpa seorang tok syekh, dia mengajar di satu ma'had. Dia ni Wahabi. Kita bersemayam mayat, kita baca kuat, bukan kuat tu dengar. Dengar dia orang. Dia jadi jemaah makmum macam saya juga sebelah. Saya baca perlahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semayang tu dia sigung. Dia sigung. Orang Saudi. Mengajar di Terengganu sekolah Arab. Jadi dia pun lapis semayang, dia kata anta bid'ah. Dia kata awak bid'ah. Kita apa bid'ah? Awak baca kuat. Saya kata bukan baca kuat. Baca kuat ni tepik nolong. Ni mempendengarkan telinga saya. Nampak? Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia boleh. Dia kata bid'ah. Dia kata awak ni bodoh lah agak. Awak mari cari makan sini kena hormat orang sini. Awak nak ikut pendapat awak punya pasal. Kami ni bukan bodoh orang Malaysia ni. Kami ada kitab belaka. Nampak? Tengah bayang sigung ni. Tentang dia besar. Nampak? Kurang ajar kau. Jadi rupa-rupanya tanya budak-budak sekolah Wahabi. Cakap kalimah Syafi'i, dia tak panggil Imam Syafi'i je. Nah, saya pergi satu dia pelajaran buat Wahabi duduk mengajar di Pulau Pinang. Dia panggil PI. PI maknanya biadab. Ni golongan ni. PI pula dipanggil gitu. PI hok hidung so. Hok cerita kelakar tu. Jadi saya baca kitab-kitab dia kata Imam Ghazali sesat. Imam ni sesat. Dah imam mana tak sesat? Habis imam sesat. Bukhari pun dia pertikaikan juga. Ada juga ahli Bukhari kata tak sah. Nampak? Jadi masalah. Jadi mereka ni pandangan mereka ini dipertikaikan dan diragukan. Jadi dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nabi kata hak meragukan tinggallah. Kita balik pada ahli sunnah wal jamaah. Faham? Saya banyak mendengar kisah tentang Nabi Khidir. Siapakah beliau? Apakah kita berpeluang untuk bertemu di dunia? Dan mengapa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Terima kasih kerana sudi datang. Semoga datang lagi. Gitu. Baik, masalah nabi-nabi yang masih belum wafat, dengar molek. Tidak berlaku ijma' dalam imam-imam ahli sunnah wal jamaah, nabi-nabi yang belum wafat melainkan seorang saja, Nabi Isa alaihi salam. Lain pada Nabi Isa berlaku perselisihan pendapat. Masalah Nabi Idris, masalah Nabi Khidir dan beberapa orang lagi. Jadi wajib kita beriktikad Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Nabi lain seperti Nabi Khidir kemungkinan sudah wafat dan kemungkinan belum wafat. Cuma setengah ulama kata nak kata tak wafat mesti kena ada nas. Nampak? Jadi kalau tak ada nas mengatakan mati,
Itu kita balik pada zahir. Zahirnya manusia ini nak bila sudah lama dia mati. Jadi jangan masukkan dalam bab mati kedok lagi Nabi Khidir sebagai akidah. Dia tak masuk dalam bab akidah. Nampak? Jadi kita nak kata dak mati lagi pun boleh jadi, kuasa Allah belaka. Dan mati dah pun boleh jadi, semua manusia akan mati. Cuma kita kata mati sebab tak ada dalil mengatakan tak mati. Tapi Nabi Isa ada dalil dalam Quran, Allah angkat ke langit. Dalam hadis sebut akan turun semula menjelang kiamat. Jadi Nabi Khidir mana Nabi yang hijau. Nampak? Khadrang mana hijau. Dia ada beberapa pendapat. Dalam kitab Tarikh Imam wal Muluk ada sebut panjang Nabi Khidir. Gitu juga dalam kitab apa benda ni, Nihayah, Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Katsir. Baik. Bapa panggil kerana dia pakai jubah hijau, kata satu kaum. Dia suka pakai jubah hijau. Nampak? Dan satu kaum lagi dia berjalan, dia pijak rumput yang kering, hidup menjadi hijau. Sebab hijau ni makna segar. Jadi orang panggil Nabi Khidir, Nabi hijau. Pakai baju hijau, satu pendapat riwayat, satu pendapat. Dia pijak bumi, tanah rumput yang kering, lepas dia pijak jadi hijau situ, hidup semula. Berkat sungguh Nabi Khidir ni. Tok guru Nabi Musa, tok guru martabat lebih lagi Rasul. Dia martabat rendah Nabi je. Besar murid, besar tok guru pada murid. Besar murid pada tok guru ni. Martabat, nampak? Ni kelebihan. Tapi jangan kita intikak memang tak mati lagi, tak payah kerana tak ada nah. Tapi nak kata mustahil tak mati lagi, dan tak mustahil dia sudah mati. Ni kelebihan Nabi Khidir. Nampak? Nabi hijau, Khidir makna hijau. Bab hijau ni kalau orang pergi ke laut, orang ke laut kan, kalau dia kena ribut, laut ni kalau kita pergi dalam dia biru. Kalau biru tu lain kapal besar lah. Mana kalau jatuh bang tanah jadi hijau ni biasa air dalam air 10 lepas, 15 lepas dia hijau, mana tahu boleh selamatkan nyawa kita. Jadi kalau kita duduk, dia duduk muka kena ribut kat biru, air biru, dia memang lari kat air hijau. Sebab kat hijau ni kawasan selamat lagi. Ni cerita politik, cerita ke laut. Bang, Bak kalau kena ribut dekat air biru, kalau terlikuk bang tanah habis. Makan tak tengok anak bini. Batu berhati-hati dengan kawasan biru. Wallahu a'lam, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di lain kali, dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada ini malam ini penuh dengan rahmat, dan kita dapat mengambil sedikit pengajaran walaupun tidak banyak. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar dapat terus kita beramal ibadat, membayar segala hutang-hutang Allah, dan kita dapat tolong agama Allah yang sekarang ini sangat tenat dipermainkan oleh orang yang mengaku Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatil mubarakah minas su'adil maqbulin wa la minal asqiyal mardudin. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Saya keliru hak mana BCD kuliah ustaz hak asli, terutamanya di Negeri Kelantan. Jadi Kelantan ni kita beri hak dah kepada apa benda ni, Al-Mizan studio ni hak ambil gambar ni. Jadi kita beri ke dia, dia jual hak original. Hak lain tak original. Kita tak marah orang jual hak lokal-lokal tu, kita tak pergi marah. Pun ada kata kita pergi marah, tak apa pergi marahnya. Kita tak cara hasil CD ni. Jadi penjual CD kita hak original, dia orang minta tolong kita sebut, tolong jangan belilah hak 3 ruang tu. Jadi kita sebutlah tu sajalah. Jangan belilah hak 3 ruang tu. Sebab dulu kita dapat boleh bayar, boleh derma pada pondok-pondok. Pak Uti pondok dapat derma. Sekarang ni tak boleh nak derma ke pondok-pondok. Dah meni cetak rapok amat. Pakai sekebang besar aku deriang pun cetak rapok juga. Nak awak mana ke dia. Padahal aku tanya tok guru cetak rapok mana? Rezekinya haram, makan semayang tak sah. Tebang juga. Nak awak mana, takkan kita nak marah. Cuma kita sebut sebagai nasihat. Tak pergi marah pun, mullah pergi ke mandamung. Itu saja.